Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhalilah binti Muhammad Mazli, pelajar sarjana dari Fakulti Pendidikan UKM, akan membentangkan tajuk hubungan tahap pengetahuan teknologi realiti maya VR dan tahap kesediaan murid terhadap penggunaan VR dalam pembelajaran sains. Sebagai pengenalannya, realiti maya VR atau dikenali juga dengan virtual reality merupakan suatu model realiti persekitaran yang dijana secara teknikal di mana objek dan subjek menyerupai pengalaman 3D seolah-olah dapat dirasai oleh manusia melalui deria penglihatan, pendengaran dan sentuhan. Ini menurut N et al. 2023, Adnan et al. 2020, Zhong et al. 2021. Pasaran VR semakin berkembang pesat selari dengan pembangunan perisian yang semakin mendapat perhatian daripada pengguna. Asas yang kukuh dalam pendidikan sains merupakan salah satu aspek yang penting untuk pembangunan berterusan, termasuklah bagi mewujudkan daya saing dalam ekonomi global. Untuk itu, kerajaan melaksanakan pelbagai inisiatif dan pembaharuan bagi meningkatkan kualiti dan memupuk minat murid dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM menurut Aduni Johari et al. 2021. Untuk itu, salah satu tindakan yang diambil untuk meningkatkan minat murid adalah dengan penerapan pendekatan pembelajaran yang inovatif di samping kurikulum diperkuatkan lagi. Untuk penyataan masalah, yang pertama, bidang STEM merupakan bidang yang penting untuk dikuasai dari segi ilmu dan juga kemahiran sejajar dengan perkembangan masa kini. Disebabkan hal ini, STEM menjadi salah satu daripada 6 ciri kemenjadian murid seperti yang terkandung dalam Anjakan keempat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 menurut Malaysia Education Blueprint Malaysia 2013. Namun, menurut pengerusi National STEM Movement Profesor Datuk Dr. Noraini Idris, statistik pada tahun 2020 menunjukkan hanya 19% calon memasuki aliran sains apabila mengikuti pembelajaran di tingkatan 4 dan statistik ini terus merosot apabila hanya 15.2% atau 62,250 daripada kira-kira 415,000 murid memilih aliran sains bagi sesi 2023-2024. Kota pengajian yang membabitkan penawaran kursus dalam bidang STEM tidak dapat dipenuhi dan ini membuatkan tenaga kerja pakar dalam bidang tersebut berkurangan pada masa akan datang menurut Khan 2020. Yang kedua, perkembangan teknologi yang pesat telah membawa kepada penciptaan pelbagai kaedah alternatif yang baharu di mana guru-guru dapat mempraktikkan di sekolah. Namun, penggunaan teknologi VR masih kurang digunakan dalam PDP, sedangkan pendekatan pembelajaran yang baharu perlu dilaksanakan bagi mengelakkan berlakunya keciciran murid dalam pelajaran menurut Nik Muhammad Saiful Azizi Nik Abdullah et al. 2021. Dan yang terakhir, pendekatan pendedahan murid kepada simulasi dan juga kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terkini menjadikan pengajaran lebih menarik menurut Abdul Samad et al. 2019. Walau bagaimanapun, pendedahan dan ketersediaan murid adalah masih berada di tahap yang rendah. Baik, untuk objektif kajian, yang pertama bagi mengenal pasti tahap pengetahuan murid terhadap teknologi realiti maya VR antara jantina. Yang kedua, bagi mengenal pasti tahap kesediaan murid terhadap penggunaan VR dalam pembelajaran sains berdasarkan jenis lokasi. Dan yang terakhir, mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan murid terhadap teknologi VR dengan tahap kesediaan murid terhadap penggunaan VR.
Untuk metodologi kajian, bagi reka bentuk kajian adalah berbentuk tinjauan di mana analisis secara kuantitatif digunakan, manakala bagi populasi dan sampel terdiri daripada murid-murid yang mengambil mata pelajaran sains tingkatan 4 di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di Perak, iaitu seramai 77 orang murid, yang mana 38 murid adalah di bandar dan 39 murid adalah di luar bandar. Bagi instrumen kajian pula, instrumen soal selidik mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B bagi mengukur tahap pengetahuan murid dan bahagian C bagi mengukur tahap kesediaan murid. Untuk dapatan kajian, bagi responden murid lelaki yang menjawab soal selidik adalah seramai 31 orang iaitu 40.26%, manakala responden murid perempuan adalah seramai 46 orang iaitu 59.74%. Untuk persoalan kajian pertama, adakah terdapat perbezaan tahap pengetahuan teknologi VR terhadap jantina? Hipotesis null pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min pengetahuan dengan jantina. Analisis ujian Mann-Whitney U telah dijalankan untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan antara murid lelaki dan perempuan dari segi tahap pengetahuan terhadap teknologi VR. Hasil ujian Mann-Whitney U menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min pengetahuan dan juga jantina sebagaimana dalam jadual. Untuk itu, hipotesis pertama untuk kajian ini adalah gagal ditolak. Bagi persoalan kajian kedua, adakah terdapat perbezaan tahap kesediaan pembelajaran VR terhadap lokasi? Hipotesis null kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min kesediaan dengan jenis lokasi. Analisis ujian T telah dijalankan untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap kesediaan pembelajaran VR terhadap murid bandar dan juga luar bandar. Ujian T sampel tidak bersandar dijalankan dalam menentukan tahap kesediaan pembelajaran VR. Kajian mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan tahap kesediaan pembelajaran VR terhadap murid bandar dan luar bandar. Untuk itu, hipotesis kedua bagi kajian ini juga gagal ditolak. Untuk persoalan kajian ketiga, apakah hubungan tahap pengetahuan teknologi VR murid terhadap kesediaan penggunaan VR? Hipotesis null ketiga, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pengetahuan teknologi VR murid terhadap kesediaan penggunaan VR. Untuk itu, ujian korelasi Spearman-Rowe dijalankan bagi mengenal pasti tahap pengetahuan teknologi VR dan kesediaan penggunaan VR. Hasil analisis ujian korelasi Spearman-Rowe menunjukkan bahawa tahap pengetahuan teknologi VR dan kesediaan penggunaan VR mempunyai hubungan yang positif iaitu pada tahap yang sederhana. Untuk itu, hipotesis ketiga bagi kajian ini adalah gagal ditolak. Bagi tahap pengetahuan murid terhadap teknologi realiti maya VR berdasarkan jantina, dapatan menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap pengetahuan murid lelaki dan perempuan terhadap teknologi realiti maya VR. Ini disokong dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Nur Ain et al. 2017 yang mendapati bahawa pelajar lelaki dan perempuan mempunyai tahap pengetahuan yang sama. Namun, kajian yang dijalankan oleh Jaafar et al. 2021 menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dari segi pengetahuan aspek teknikal antara pelajar lelaki dan perempuan apabila melibatkan teknologi komputer. Contohnya, pelajar lelaki lebih mahir mengendalikan antarmuka teknologi komputer berbanding murid perempuan. Untuk tahap kesediaan murid terhadap penggunaan VR dalam pembelajaran sains berdasarkan lokasi, dapatan daripada analisis soal selidik yang diperolehi menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap kesediaan pembelajaran VR terhadap murid bandar dan luar bandar. Ini menunjukkan tahap kesediaan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi VR
berada pada tahap yang tinggi sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Bertepatan dengan dapatan kajian oleh Zaleha et al. 2020 melaporkan bahawa murid menyukai pembelajaran berbentuk VR dan Osman et al. 2022 menyatakan pelajar memberikan pandangan serta sikap yang positif terhadap VR dalam kehidupan seharian dan juga dalam pendidikan. Yang ketiga, hubungan tahap pengetahuan murid terhadap teknologi VR dengan tahap kesediaan murid terhadap penggunaan VR. Hubungan antara tahap pengetahuan murid terhadap teknologi VR dengan tahap kesediaan murid terhadap penggunaan VR berada pada tahap yang positif, iaitu hubungan yang sederhana. Kajian oleh N et al. 2023 bahawa VR memberi kesan positif dalam meningkatkan motivasi diri murid untuk belajar serta dari segi praktikal mengendalikan peranti. Manakala kajian oleh Mansur 2022 menunjukkan hasil dapatannya, teknologi VR membuatkan pelajar berasa teruja dan menyebabkan minat untuk mempelajari sesuatu topik akan lebih meningkat. Untuk sumbangan kajian ini dapat memberikan maklumat kepada KPM dan juga JPN tentang kesediaan murid terhadap teknologi VR dan membantu dalam penghasilan bahan pengajaran. Selain itu, kajian ini juga dapat dijadikan perintis kepada kajian lain yang berkaitan dengan realiti maya atau kajian penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dan akhir sekali, kajian lanjutan boleh dilaksanakan berkaitan dengan kesediaan guru dan juga sekolah. Sebagai rumusan, terdapat keperluan penggunaan teknologi VR digunakan bagi meningkatkan pemahaman murid tentang konsep sains disebabkan tiada perbezaan dari segi jantina dan juga lokasi sama ada bandar dan luar bandar. Pihak KPM juga perlu menyediakan keperluan bagi mengintegrasikan penggunaan teknologi VR dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Untuk itu, pengintegrasian teknologi terkini adalah perlu dalam melahirkan murid yang dapat berfikir secara kreatif dan kritis yang tidak hanya terhad di bandar sahaja. Ini penting dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi terutamanya di luar bandar. Baiklah, selesai sudah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.